Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 5, tema 6, Sains, Teknologi dan Inovasi, unit 16, Sains dan Kehidupan, tajuk Haiwan Sekeliling Kita. Kita akan belajar kemahiran mendengar dan bertutur, standard kandungan 1.2, bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. Standard pembelajaran 1.2.3, bersoal jawab untuk menjana idea tentang sesuatu perkara. Baiklah, objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid dapat bersoal jawab untuk menjana idea tentang ciri dan tingkah laku khas haiwan melindungi diri. Kriteria kejayaan, murid berjaya bersoal jawab dan menjana 4 idea berkaitan ciri dan tingkah laku khas haiwan melindungi diri. Baik, murid-murid telah bersedia. Mari kita belajar bersama-sama. Baiklah, aktiviti yang pertama. Mari kita menjana idea tentang ciri dan tingkah laku khas haiwan melindungi diri. Murid-murid dapat lihat ada dua jenis haiwan. Yang pertama, kita ada kura-kura. Kura-kura, cengkerang keras. Ya, kura-kura mempunyai cengkerang yang keras di bahagian atas badannya. Cengkerang keras ini berfungsi untuk melindungi badan yang lembut. Kerana badan kura-kura ini lembut, jadi dia perlukan cengkerang yang keras di atasnya untuk melindungi badannya. Selain itu, fungsinya adalah untuk memasukkan anggota badan ke dalam cengkerang. Apabila cengkerang ini diancam ataupun terdapat musuh, dia akan memasukkan anggota badannya ke dalam cengkerang ini. Ya, itulah fungsi cengkerang keras yang ada pada kura-kura. Kita lihat yang kedua. Ini ialah haiwan tenggiling. Murid-murid pernah lihat tenggiling? Ya, ini ialah tenggiling. Kita lihat tenggiling ini mempunyai sisik keras. Sisik keras ini mesti mempunyai fungsinya. Apakah fungsinya? Mari kita lihat. Fungsinya adalah untuk melindungi badan daripada kecederaan. Sisik keras ini berfungsi untuk melindungi badan tenggiling ini daripada kecederaan. Selain itu, terdapat tempat kosong. Apakah yang perlu kita isi? Kita lihat. Tenggiling ini menggunakan badan bagi menakutkan musuh. Kerana sisik keras ini juga tajam. Apabila musuh berada di sekeliling tenggiling ini, dia boleh ancam musuhnya dengan menggunakan sisik keras yang ada pada badannya. Ini ialah kelebihan bagi tenggiling dan cengkerang keras ialah kelebihan juga bagi kura-kura. Baik, kita teruskan. Kita lihat gambar yang ketiga. Ini ialah gambar haiwan landak. Ya, murid-murid, ini ialah landak. Landak mempunyai duri yang tajam. Apakah fungsi duri tajam ini? Fungsinya untuk mempertahankan diri di sebalik duri. Landak ini mempertahankan diri dia dengan menggunakan duri yang ada pada badannya. Selain itu, lihat ada tempat kosong. Ya, kita isikannya dengan menggunakan duri sebagai senjata untuk mempertahankan diri. Dia gunakan duri-duri yang ada pada badannya ni sebagai senjata untuk mempertahankan diri dia apabila diserang oleh haiwan lain. Ini ialah ciri dan tingkah laku khas bagi landak. Murid-murid lihat yang keempat. Kita ada haiwan sumpah-sumpah ataupun kita lebih kenali sebagai sesumpah. Sumpah-sumpah ini dia menyamarkan diri dia mengikut warna yang ada di sekelilingnya. Tujuannya untuk melindungi diri. Selain itu, kita lihat tempat kosong. Melindungi diri daripada musuh. Kelebihan pada haiwan sesumpah ini ialah
Apabila dia berada di sesuatu tempat, contohnya hutan itu berwarna hijau ataupun hutan itu dikelilingi oleh ranting yang berwarna coklat, dia boleh mengubah warnanya mengikut keadaan sekelilingnya. Jadi, apabila adanya haiwan-haiwan lain, musuh-musuh yang nak datang untuk serang dia, tidak akan dapat lihat sesumpah ini kerana sesumpah itu telah pun menggunakan teknik penyamaran untuk melindungi diri dia. Baik, ini merupakan ciri dan tingkah laku keistimewaan bagi haiwan landak dan sumpah-sumpah. Baik, kita teruskan. Ya, sekarang kita akan bersoal jawab tentang ciri dan tingkah laku khas haiwan melindungi diri. Ini ialah dialog antara Farisha dan juga Rubini. Tahukah kamu cara haiwan-haiwan tersebut melindungi diri? Farisha bertanya kepada Rubini. Saya tidak tahu, Farisha. Bagaimanakah situasi ini terjadi? Ya, itu jawapan Rubini. Seterusnya, Farisha. Haiwan-haiwan itu akan menggunakan ciri dan tingkah laku khas. Misalnya, kura-kura memasukkan badan ke dalam cengkerang. Tenggiling pula menggunakan sisik kerasnya untuk melindungi badannya daripada kecederaan. Seterusnya, landak mempertahankan dirinya dengan duri yang tajam dan sumpah-sumpah pula menyembunyikan diri dengan penyamaran. Itu jawapan Farisha. Seterusnya, mengapakah ciri dan tingkah laku khas itu penting kepada haiwan, Farisha? Ciri dan tingkah laku khas penting bagi haiwan kerana haiwan tersebut dapat melindungi badan daripada kecederaan, mempertahankan diri dan menyembunyikan diri daripada musuh. Itu jawapan Farisha. Seterusnya, Farisha pula bertanyakan soalan kepada Rubini. Rubini, nyatakan ciri dan tingkah laku khas haiwan-haiwan lain. Baiklah, jawapan Rubini. Baiklah, Farisha, ciri dan tingkah laku haiwan lain iaitu kerbau dan rusa. Haiwan ini menggunakan tanduknya untuk mempertahankan dirinya daripada musuh. Baiklah murid-murid, telah lengkaplah dialog ini dengan maklumat berkaitan ciri dan tingkah laku khas haiwan melindungi diri. Jadi, setiap haiwan mempunyai ciri dan tingkah laku khas masing-masing untuk melindungi diri. Baiklah murid-murid, selamat membuat tugasan. Terima kasih kerana menonton video pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.